KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Ya, apa kabar semua para penonton Malam Seram? Okey, saudara, kita berjumpa sekali lagi untuk sesi yang kedua. Ada yang mungkin baru sampai, selamat datang. Ada yang sejak dari tadi bersama dengan kita. Terima kasih kerana tidak berganjak daripada tempat duduk anda. Ya, terima kasih banyak sokongan. Ini adalah saya rasa rancangan Malam Seram outdoor yang pertama, kan? Sebelum ni selalu dekat online dan kita dapat berkumpul hari ini. Seperti biasa, ini adalah satu rancangan di mana bersempena dengan Pesta Raya Malay Festival of Arts dari 26 hingga 29 Mei 2022. Dan sebenarnya Malay Festival of Arts ini, Pesta Raya ini, ada banyak lagi rancangan-rancangan acara-acara sampingan yang berlaku di dalam konkos ni, di outdoor stage, juga ada di teater-teater dengan rancangan tiket berbayar. Seperti esok ada Sufi Rashid, ada Jad Ali, ada Hadi Mirza, dan kemudian ada Battle of Decay, dan juga banyak lagi persembahan-persembahan saya rasa yang dianjurkan sebenarnya dengan Pesta Raya 2022. Jadi terima kasih pada anda. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang apakah acara-acara yang akan berlangsung dari hari ini, ini adalah opening day lah, 26 hari bulan hingga 29, boleh lungsuri ke www.esplanade.com/pestaraya. Okey. Jadi kalau saudara bersedia, saya ni asyik terkejut dia tengok di dekat belakang. Kan kadang macam apalah sekejap sana kat sini. Dan ada saya tengok komen dekat Facebook ini bukan Pontianak ini Pontiabang, saudara. Ya. Jangan main-main Pontiabang pun kalau terperangkap dalam lift mau tak tertelan yang Leo Jadi terima kasih pada yang baru sampai. Dan kita ada tiga sesi. Sesi pertama tadi saya buat seorang diri. Sekarang saya nak perkenalkan, iaitu dari jauh daripada Malaysia, di Shah Alam. Inilah YouTuber daripada channel The Segment Markas Puaka. Kita silakan Hafiz Hadi. Berikan tepukan gemuruh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Hafiz. Selamat Raya. Handsome hari ni handsome Wow, sekali pandang macam orang bujang Dan terutama sekali terima kasih kepada Hafiz yang sudi join kita bersama dengan kita untuk Pesta Raya anjuran Esplanade ini. Dan ini adalah Malam Seram live lah di Concourse Esplanade. Dan sebelum kita mulakan, nanti Casey ada satu soalan untuk menang 3 t-shirt Malam Seram. Saya ada bawa 3 t-shirt. Saiz tak banyak, XL dengan M aja. XL pun tinggal 2, M ada dalam 3-4 lah. Jadi untuk pusingan berikut ini ada 3 t-shirt boleh anda menangi. Tunggu di penghujung rancangan. Saya akan tanya soalan, anda WhatsApp jawapan. Yang terpantas akan dapat reply you are the winner. Anda boleh ambil hadiah nanti dekat tepi. Okay? Dan Hafiz, mungkin pada malam ini sebelum kita mulakan dengan kisah yang Hafiz boleh sampaikan lah, mungkin tak banyak lah pengalaman, tetapi saya nak tanya Hafiz, sebagai seorang YouTuber yang buat cerita seram, kan? Ni anda buat cerita seram di rumah dekat rumah, betul. Dekat rumah. Jadi kat rumah ni, rumah anda di Shah Alam. Jadi anda Hafiz ada anak di rumah? Saya ada 4 orang anak. Oh, 4 orang anak Jadi hari-hari cerita seram ada tak macam anak-anak beritahu anak rasa tak sedar hati ke, kena ganggu ke? Sebab ramai yang selalu tanya saya soalan tu, sekarang saya tanya awak pula. Kebiasaannya kalau macam saya buat cerita seram, so far anak-anak saya tak ada komplain lah yang orang ada nampak hantu dan sebagainya. Cuma yang baby yang umur setahun tu, kadang-kadang pukul 3 pagi memang on the dot, pukul 3 pagi, 3.30 pagi dia akan menangis. So kita just anggap dia lapar nak susu lah, kan? Kita tak nak anggap benda-benda bukan. Jadi itulah yang selalu yang terjadi lah. Fikir yang positif lah Dia bangun pukul 3 pagi tu mungkin dia suruh bangun sembahyang tahajud InsyaAllah Baik, kita mulakan. Hafiz, kisah pertama tentang apa ni yang nak disampaikan? Okey, kisah yang pertama yang ditulis oleh Zila dengan kisah dia yang bertajuk Melihat Alam Lain. Jom kita dengarkan. Adakah
Anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Nama saya Zila dan saya berasal daripada Kelang. Saya dah lama tak pulang ke kampung halaman pada tahun ini ataupun pada raya-raya sebelum ni untuk jenguk nenek saya yang orang kata buta penglihatan. Jadi pada hari raya tahun ni adalah masa yang terbaik untuk saya berkumpul dengan nenek masa ni. Jadi nak dijadikan cerita, nenek saya ni dah lama tau hilang penglihatan dan agak-agak lebih kurang dalam 8 tahun macam tu lah. Dan doktor pun dah sahkan yang dia ni dah orang kata 100% memang dah tak nampak apa-apa langsung. Cuma baru-baru ni dia selalu cakap dekat makcik saya yang kadang-kadang dia nampak benda-benda halus. Jadi macam saya pun macam agak pelik juga kan. Kata dah buta penglihatan tapi macam mana dia boleh nampak benda-benda halus ni kan. Saya pun macam pelik sangat. Jadi pada awalnya semua ahli keluarga pasti ada yang dah kata yang ini macam alah nenek dah mula nyanyuk ni kan. Sebab apa? Sebab dia kerap sangat nampak benda-benda yang macam ni. Dan bila hari raya tiba, dapatlah kita orang semua berkumpul dekat kampung halaman dan inilah masanya nenek saya mula ceritakan kisah dia. Ada masa nenek nampak benda-benda macam ni dekat dalam bilik tidur nenek ni. Apa yang nenek nampak macam ada yang jalan ke arah sebuah perkampungan. Bersih sangat kampung tu. Cantik sangat kampung tu. Luas kampung tu. Orang-orang yang dekat kampung tu saling tak tumpah. Sama macam kita. Bertudung, cantik, bersongkok. Tenang je kampung tu. Jadi bila salah seorang daripada keluarga saya ni tanyalah pada nenek ni kan. Macam, Nek, ni benda-benda macam ni ganggu nenek ke tak ni? Nenek just gelingkan kepala je Fish. Tak habis dengan tu, disambung je lagi nenek ni. Dia cakap, dia ni memang tak ganggu. Tapi kadang-kadang nenek rasa tak senang hatilah. Sebab ada masa bila nenek tengah solat, tengah semayang, benda tu duduk kadang-kadang perhatikan dekat nenek. Kadang-kadang duduk atas sejadah, tempat nenek nak sujud. Jadi bila nenek semayang jadi tak khusyuk pula jadinya. Jadi dalam pada dia bercerita tu, mata saya ni dengan yang lain kadang-kadang macam pandanglah antara satu sama lain ni. Macam pelik apa benda yang nenek cakap ni. Dan kita orang pun tengoklah dekat dalam bilik nenek ni. Dan bila kita tengok dekat dalam bilik nenek ni macam rasa seram juga tiba-tiba kan. Lepas tu nenek macam, okeylah, nenek dah penat ni. Korang duduk-duduk lah dulu ya. Nenek nak tidur. Penat pula melayan kerenah korang ni. Lagi-lagi nak melayan kerenah benda-benda macam tu. Dan bila bapa saudara saya cerita, dia cakap macam saya dah cuba untuk bawa pergi pengamal perubatan. Tapi masih tak elok-elok. Masih si nenek ni nampak benda-benda yang bukan-bukan. Dan belum putus asa, masih mencuba lagi. Dan lepas pada tu, kita orang pun berborak lah macam biasa. Borak ialah sebabkan dah lama tak jumpa kan. Jadi pada raya tahun 2022 ni, kita orang berkumpul, sanak saudara, orang kata membalas dendam. 2 tahun tak dapat nak raya ni Fiz. Dan dalam pada kita orang tengah riuh-riuh berkumpul, bercerita, bersembang ni, tiba-tiba suara nenek terfikir, Oi! Lepas tu kita orang pun macam bergegas lah lari kat bilik tidur nenek ni. Macam, apa hal nenek ni? Nek kenapa nek? Kamu turun! Budak ni melompat-lompat pula kat atas katil nenek ni lah. Marahkan nenek dekat benda-benda macam ni. Dan nenek kata benda tu menyerupai budak-budak. Dan kita orang semua macam tercegat dekat pintu Pis masa tu. Sambil tengok dekat dalam bilik yang tak berapa nak terang tu. Dan bila kita tengok dekat dalam bilik tu Pis, kita orang sendiri nampak ada budak-budak kecil lebih kurang dalam 2-3 orang tengah melompat-lompat dekat atas katil nenek masa tu. Jadi saya harap moga Allah melindungi nenek daripada gangguan-gangguan yang tidak diingini. Sekian. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey, itu dia guys, cerita yang pertama yang dikongsikan oleh Zila.
Ini tentang percaya tak percayalah apa yang dibacakan oleh Hafiz sendiri. Jadi hari ini kita ada 2 Hafiz. Yang ini Hafiz Hadi. Kejap lagi pukul 9.30 untuk sesi yang terakhir, yang ketiga kita ada Hafiz Rahman ataupun dikenali dengan nama glamour Bunda Bida. Hafiz Rahman pukul 9.30, ini Hafiz Hadi. Jadi Hafiz, mungkin sebelum kita ke kisah selanjutnya, kalau dekat Singapura ni tempat-tempat seram antaranya lah dulu orang kata Changi Hospital kan. Kat mana lagi boleh share? Ada lagi tempat-tempat seram kat Singapura? Oh, ada. Rumah mak mertua? Janganlah gitu Rumah mak mertua. tak baik tak rumah mak mertua jiran sebelah. Jangan salah faham. Okay. Belum habis lagi. Rumah mak mertua jiran sebelah tu dah lama kosong Dia kadang-kadang dengan bunyi-bunyi. Kalau di Malaysia ada tak tempat-tempat yang mungkin tempat baru yang mungkin orang tak tahu? Kalau bab-bab tempat-tempat seram kat Malaysia ni saya pun tak berapa nak tahu sangat Casey. Cumanya banyaklah cerita yang saya dengar dekat kampung Bukit Tengku lah. Bukit Tengku. Bukit Tengku. Kat situ banyak orang kata peninggalan banglo-banglo terbiar dekat situ kan. Dan banyak orang explore kat sana. Jadi saya ni kalau nak cerita pasal bab explore ni saya memang tak berani sikit. Kalau setakat nak mencerita ni saya beranilah. Beranilah. Kalau nak keluar memang sorry jadi, babe tak dapat. Cerita selanjutnya tentang apa yang Hafiz nak kongsi ni? Cerita selanjutnya tentang kata tentang raya terkejut lah untuk tahun ni kata. Raya kan? Betul dekat Malaysia betul maksudnya raya terkejut. Jadi kita dengar betul. Kisah seterusnya silakan. Raya terkejut. Alright. Kisah ni yang ditulis oleh Arash dengan kisah ni yang berjudul Raya Terkejut. Dia kata pengalaman raya tahun ni terjadi satu ketika dahulu di mana Malaysia pernah melalui raya seperti ini, iaitu awal sehari lebih kurang tahun 2000 macam itulah. Dan dia kata dia pun tak berapa nak ingat. Jadi sedar tak sedar, lepas habis masak masa tu, jam telah menunjukkan pada pukul 11 malam dengan baju yang tak iron lagi untuk anak beranak. Jadi tak bolehlah aku nak gegahkan diri ni. Tak bolehlah aku nak gagahkan diri. Jadi aku dengan isteri keluarkan 2 set iron baju dan settlekan sebaik yang mungkin. Jadi dalam tengah menyiapkan 4 pasang baju dengan anak-anak ni semua, bini aku surrender sebabkan orang kata dia dah tak tahan, dah penat sangat dah. Jadi dia pun masuklah dalam bilik. Dia masuk dalam bilik dan aku pun sambung lagi untuk siapkan lagi beberapa baju dan songket. Dan masa tu lebih kurang dalam pukul 2.53 petang macam tu. Kan? Penat dia tu memang orang kata teruk sangat penat dia tu. Dan akhirnya siap jugalah semua baju dan dia pun turun untuk tidur masa tu. Dan dengan tak lagak dia tutuplah semua lampu, semua lampu dan dia pun tidurlah dekat ruangan family, ruangan TV yang ada dekat situ. Ruangan TV untuk orang lepak-lepak dengan family masa tu. Yang mana bantal-bantal pun banyak jugalah dekat situ kan. Maka gelaplah satu rumah ni. Dan dalam keadaan tengah sunyi tu, tiba-tiba ada dengar bunyi pintu dihempas dengan sangat kuat. Kerbau. Dan masa bunyi pintu tu Fiz, terbuka mata aku. Dan dalam pesat-pesat tu aku cubalah cari handphone aku untuk on aku punya flashlight ni. Dan aku cuba suluh dekat pintu bilik. Kod-kod pintu bilik yang tertutup kuat ke apa. Lepas tu aku macam, kalau bunyi tu dekat atas, mesti ada yang terbangun. Kan? Jadi aku pun on switch lampu dekat family hall tu dengan lampu tangga aku on. Dan sambil mendengar kod-kod kalau ada bunyi yang daripada bawah lah. Tapi senyap juga, tak ada bunyi apa-apa. Jadi aku gagahkan diri juga, aku turun untuk aku pergi check. Risau pula kod-kod kalau ada pencuri ke. Kan? Jadi pelan-pelan aku turun ke bawah, aku pergi check setiap pintu. Dan setiap sudut rumah kalau ada pintu yang terbuka ataupun yang terkopak. Tapi bila aku check semua ni, semua tu tak ada. Semua okey. Kecuali ada satu pintu ni. Pintu toilet dekat bilik bawah tu yang masih terbuka. Dan isteri aku pun macam, bang, kenapa ni bang? Tiba-tiba suara isteri aku datang macam, bang, kenapa ni bang? Tak adalah. Tadi abang dengar macam ada bunyi pintu tu tutup dengan kuat tadi yang. Jadi, bila aku dah jawab macam tu dan aku cubalah untuk toleh dekat arah bini aku ni. Dan bila aku toleh dekat arah belakang, sebab aku dengar suara bini aku kat belakang ni, bila aku toleh dekat belakang, bini aku tak ada pun dekat belakang aku sebenarnya. Dan lagi sekali Fiz, bunyi pintu terhempas dengan kuat lagi sekali. Kerbang. Dan bila aku tengok pintu toilet kali ni tu dah orang kata dah tertutup. Jadi aku macam tergamam jugalah. Dan aku pun terus lari naik ke atas untuk ke hall atas dan aku cuba untuk bertenang masa tu.
Dan dalam jenguk-jenguk dalam bilik anak aku ni, alhamdulillah, semua okey. Semua tidur dengan nyenyak. Jadi aku pun terus masuk ke master bedroom. Dan sekali lagi aku dengar, bang, tadi bunyi apa tadi bang? Dan bila aku dengar lagi sekali suara ni, aku terus tercegat dan aku pusing pelan-pelan. Dan aku pusing pelan-pelan, aku tengok bini aku bangun. Bini aku bangun, dia tanya, bang, bunyi pintu toilet bawah tu dah 2 kali bang tutup kuat sangat bawah tu. Angin kot bang. Kan? Tak ada apalah. Jadi kata aku macam, aku cakap jangan risaulah, benda-benda ni semua macam tak ada masalah. Jadi aku pun naik ke katil dalam keadaan yang agak terkejut dan aku cuba untuk lelapkan mata masa tu. Dan masa tu bini aku dah tidur balik. Dan perlahan-lahan aku cuba untuk tenangkan diri dan akhirnya aku pun tertidur juga. Jadi pagi selepas solat raya masa tu, kita orang dah bersiap bagai, kita orang pun dah bersiap untuk pulang ke rumah mentua aku masa tu. So perjalanan kita orang ni agak smooth lah, agak lancar sambil layan lagu dekat dalam kereta masa tu. Dalam enjoy menyanyi tu, tiba-tiba bini aku tutup radio. Dia tutup radio dan terus tanya soalan dekat aku. Bang, malam tadi apa jadi bang? Jadi disebabkan dia dah tanya banyak kali daripada semalam ni, jadi aku pun ceritalah segalanya daripada A sampai Z. Aku ceritalah. Sampailah last aku tutup pintu yang aku naik katil pun aku cerita juga kat dia. Lepas tu bini aku pun macam, saya rasa kan bang, balik nanti elok kita panggil perawat. Kok kalau kita boleh pagar rumah tu. Jadi cara dia cakap tu membuatkan aku macam terkedu sekejap Fiz. Jadi aku pun tanya, kenapa pula? Nak kena pagar-pagar rumah pula ni? Tak adalah bang, bukan apa bang. Saya terjaga. Masa bunyi yang pintu tutup saya terjaga. Seolah-olah macam ada orang sergah dekat saya dalam bilik bang. Dia sergah? Bang. Dia sergah, suara dia garau bang. Nanti bila abang dah masuk bilik nanti, masa abang nak tutup pintu tu, celah-celah pintu tu, saya nampak ada benda besar bang, tinggi benda tu. Dengan mata merah, betul-betul dekat belakang abang. Jadi masa bini saya cakap benda-benda macam ni, memang meremang jugalah bulu tengkuk ni. Kan? Dengan orang kata mood raya tu terus berubah, secara automatik berubah. Dan jadi tak selesa sebabkan duk memikirkan pasal hal yang terjadi kat rumah ni. Jadi lepas habis 3 ke 4 hari raya tu, aku dapatlah kontak seorang ustaz ni, iaitu ahli Qaryah Surau, dan beberapa jemaah datang untuk tolong orang kata pagarkan rumah tu. Dan alhamdulillah Fiz, lepas semua tu dah settle, rumah tu memang dah tak ada gangguan lagi. Cumanya aku tak sangka yang aku kena gangguan pada first time tahun ni, tahun 2022, pada hari raya pertama. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey, terima kasih. Itu dia cerita yang kedua yang di... Terima kasih Hafiz. Ini saya ada terbaca komen daripada, bukan komen lah, saya cakap tentang Malaysia ni. Tadi saya tanya tempat-tempat seram. Ini ada seorang pengirim yang berkongsi melalui messenger saya dapat dekat Facebook ni. Katanya Casey, kalau cakap tentang tempat seram di Malaysia, ada satu kawasan di Shah Alam, rumah sewa RM50. Pernah dengar? Right. Pernah Hafiz tinggal Shah Alam, pernah lalu depan rumah tu? Tak, rumah tu jauh. Dia dekat stesen berapa pun saya tak tahu. Tapi rumah tu jauh dari rumah saya. Okey, kata dia sini, saya dulu pernah menjadi seorang rider penghantar makanan lah. Dan saya dapat pesanan menghantar makanan dekat rumah sewa RM50 ni. Pada waktu malam dapat alamat tempat ni. Tapi bila dapat alamat tu, kita tak tahulah tu rumah yang dimaksudkan. Kata siapa ni namanya, Syah, namanya Syah, betul bukan. Itu nama tempat, salah. Nama dia Ijal. Okey, kata Ijal, dia dapat pesanan makanan ni untuk pergi ke rumah sewa ni lah yang dimaksudkan ni, dekat Shah Alam. So saya hantar makanan sampai dekat depan rumah ni, saya tengok Waze cakap ni lah alamat rumah dia, rumah sewa RM50. So saya pun tak sangka buruk lah, mungkin rumah ni tak ada orang ke, ataupun owner belum balik, dia dah pesan makan dulu kan. So kata Ijal, saya pun sampai kat depan ni, saya cakap lah, Assalamualaikum, ada orang order makan tak? Ijal tanya beberapa kali lah.
Dan tak ada orang. Tiba-tiba saya ternampak dekat tingkap tu macam ada orang tengok langsir tau. Dia tengok langsir. Kemudian saya nampak ada orang. Saya, hello, contohlah grab food. Kemudian orang tu masih lagi tengah tengok kat langsir. Tengah tengok lama dia tenung. Tiba-tiba dekat belakang motor, ten. Ada katanya ada seorang, mana ni, seorang pakcik ni tengah menunggang motosikal. Dia horn saya kat belakang. Saya pun toleh. Kata, buat apa hantar makan sini? Rumah ni mana ada orang? Pakcik tu cakap kat saya macam tu, Casey. Pada mulanya saya ingatkan pakcik ni ajak gurau main-main lah. Sampaikan saya tak bergerak-gerak. Tak bergerak, pakcik ni dah jalan jauh. Dia berhenti motosikal. Dia pakai, oi, rumah tu tak ada orang lah. Sampai kan makanan tu yang dipesan dekat rumah tu, saya terpaksa gantung kat depan rumah tu. Sebab makanan tu dah dibayar. Bukan tak bayar kau. Kalau tak bayar kita boleh buat tu prank. Tapi ini sudah dibayar. Saya gantung makanan tu depan pintu dan saya tinggalkan kawasan rumah sewa RM50 di Shah Alam. Hafiz ada satu hari pergilah tunjuk, ambil gambar selfie kat depan ke, mana tahu jumpa dia ni. Ponti Abang. Ponti Abang. Mana tahu jumpa dia kan. Dia selalu rumah-rumah kosong dia suka tinggal. Dia mana muka mana nak bayar sewa punya orang ni, nak free je. Tinggal toilet orang lah. Orang tengah nak mandi pun dia keluar. Apa saja tau. Okey Hafiz, sebelum kita akhiri mungkin kalau boleh kita baca satu lagi kisah ringkas boleh? Ada lebih kurang dari 8 minit sebelum kita akhiri. Pengalaman ringkas saya nak tanya Hafiz lah. Pengalaman Hafiz sendiri yang pernah anda dengar daripada ahli keluarga sendiri dalam rumah mereka, ke tempat tugas ataupun di hotel, bagaimana? Ada tak? Okey, saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan. Yang ini terjadi pada saya dengan keluarga saya masa dekat kampung pada tahun 2022 lah. Kampung mana tu? Kampung dekat Kuala Pilah. Masa tu kita orang balik balik lah. Kuala Kelah. Okey, saya bab kawasan kampung Malaysia ni saya tak faham Jadi Kuala Kelah tu ada di Shah Alam ke? Bukan Kuala Kelah dah, Kuala Pilah. Kuala Pilah. Tak maaf lah sama pakcik Kuala Pilah tu kat kawasan mana? Dekat mana? Okey, so basically dekat sana masa kita orang balik, biasalah kita balik gotong royong nak raya dan sebagainya. Jadi saya pun dah cakap dekat nenek pada wife saya cakap kat dia, Wan, bila nak masak rendang ni? Dia kata, jangan risaulah, rendang kita masak hari Selasa, dia kata. Kan? Masak hari Selasa. Lepas tu malam tu masa buka puasa, and then TV dah announce, dia kata besok tu kita dah start raya kan. Jadi saya pun duk orang kata duk perli-perli lah. Dia cakap kan, itulah kata nak masak rendang hari Selasa, kan dah besok raya, macam mana? Dia cakap. Lepas tu kata, kau pergilah cari daging, kata kan. Jadi saya, wife saya, adik ipar saya, bira saya semua, kita orang keluar pergi cari daging malam tu juga. Tapi carilah, pusing satu kawasan dekat Kuala Pilah tu tak jumpa. Sebabkan kebanyakannya daging semua dah habis. Yang tinggal pun orang kata tulang-tulang, rusuk kan. Jadi kita belilah apa yang ada dan kita orang balik rumah. And then malam tu kita orang nak masak kuah kacang, nak masak sup tulang dan sebagainya. Rendang tak sempat. Jadi masa malam tu kita orang dah sampai, kita orang masak lah kuah kacang ni macam biasa. Tapi masa tu lebih kurang dah dekat pukul 12 lebih lah, dekat pukul 1 pagi tu masa tu. Dan kita orang masak. Dan anak saya, Orchid, anak saya ni dia berusia 7 tahun dan dia masih belum tidur lagi masa tu. Dan dia jenis yang orang kata aktif lah, even pukul 12, pukul 1 pagi pun masih lagi berjalan-jalan dekat dalam rumah dan sebagainya. Jadi kalau nak bagikan gambaran Casey, rumah nenek wife saya ni, dia rumah dekat atas, and then dia ada tangga turun ke bawah untuk ke dapur. Jadi pada malam tersebut, saya, wife saya, anak saya dengan makcik dia semua, kita orang tengah bersidai dekat, orang kata dekat tangga tu lah, sambil-sambil tengah tolong-tolong potong bawang dan sebagainya kat situ kan. Jadi adik ipar saya ni tengah masak dekat dapur bahagian depan, kira membelakangkan kita orang lah. Dia tengah masak. And then dia pusing dan dia pergi ke arah peti sejuk untuk ambil barang. Dan masa dia ambil barang dekat peti sejuk tu, dia pusing balik. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, okey, jangan main kat luar, masuk kat dalam. Dia cakap macam tu. Macam kita orang macam pelik. Sebab apa? Sebab Orchid dekat belakang kita orang tengah duduk dekat tangga. Lepas tu Orchid terus macam, Mak Lang, Orchid dekat sini lah. Lepas tu muka adik ipar saya tu terus berubah bila dia nampak macam tu kan. Lepas tu kita macam, kau ni kenapa kan? Anak aku kat belakang ni, apa yang kau nampak? Lepas tu dia terus muka dia berubah dan dia terus continue masak kuah kacang tu. Dan lepas dia settle masak kuah kacang tu, baru dia cakap, dia kata dia nampak orang yang serupa macam Orchid dengan baju sama,
dengan ikatan rambut yang sama, seluar yang sama, tengah bermain dekat bahagian luar rumah. Maknanya kalau daripada rumah turun tangga, sebelah kanan tu pintu keluar. Dia nampak budak tu tengah main dekat luar rumah. Sebab itu dia cakap, okey, masuk dalam, jangan main kat luar malam-malam, dia kata. Tapi sebenarnya Okey berada dekat belakang kita orang masa tu. Jadi bila jadi benda je tu pada malam raya pertama tu, kira macam agak terkejut jugalah kan, sebab dia nampak orang yang sama. Cumanya dia kata muka anak saya ataupun muka Orchid masa tu, muka dia tu macam lebih pucat sedikit berbanding yang biasa katanya. Itulah orang kata kisah yang saya nak kongsikan lah dengan apa yang terjadi pada orang kata pada malam raya pertama tahun ni, tahun 2022 kan. Jadi itulah kisah raya terkejut Hafiz penampakan. Saya pernah ternampak anak saya tau. Ketika saya sedang buat malam seram, saya nampak rasa macam anak saya jalan depan studio. Tu je lah saya nak cerita. Tak nak cerita lah. Sebab nanti isteri saya nanti tak boleh tidur malam. Janganlah buat malam seram. Sudah masuk bilik sudah tidur. Nanti we take it offline lah InsyaAllah Pada yang nak tahu boleh WhatsApp saya Okey, cakap tentang WhatsApp, kalau anda nak menang, saya ada 3 keping t-shirt malam seram, size XL dengan M. XL pun tinggal berapa kepingnya, M tinggal ada lagi 3-4 gitulah. Yang terpantas berikan jawapan yang tepat melalui WhatsApp, anda akan terima reply, you are the winner. Anda boleh ambil hadiah nanti di sebelah kiri saya lah. Okey, soalan saya. Okey, sebelum tu nombor telefon yang perlu anda WhatsApp adalah nombor telefon, boleh sila ambil nombor telefon ini 82990595. Hanya dekat sinilah, kat rumah tu tak boleh ambil bahagian lah kat sini je, sebab hadiah akan diberikan di sinilah 82990595. Dan terima kasih pada Hafiz Hadi yang sudi bersama dengan kita di Pesta Raya Malam Seram Bukan Sekadar Cerita Seram di Esplanade. Dan bagaimana perasaan Hafiz? Saya pun tak tahu lah bang, sebab kan bila kita cerita pasal Esplanade Singapore is going to be a very big platform tau. Memang platform yang sangat besar untuk content creator kan. Jadi bila Casey jemput saya untuk perform bersama di Esplanade Singapura, saya rasa sangat-sangat terharu, sangat-sangat berbesar hati kita nak join kan. First time saya dapat walaupun secara online tapi orang kata benda ni satu pencapaian yang agak membanggakan lah bagi dia segmen. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Casey, kepada Esplanade Singapore sebab kata organize benda ni dan juga jemput saya datang ke Esplanade untuk menjayakan rancangan ni. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri saya kerana sokong saya daripada dulu sampai sekarang, dan juga kepada kawan-kawan saya di dalam grup WhatsApp Gerakan Haluan Kiri. Nampak kan? Dan terima kasih lah sekali lagi pada Hafiz yang sudi bersama dengan kita di Pesta Raya Meli Festival of Arts. Okey, soalan saya sebelum saya akhiri Malam Seram sesi kedua. Selepas ni 9.30 sesi ketiga bersama dengan Hafiz Rahman iaitu Bunda Bida dengan pengalaman beliau yang akan dikongsi. Soalan dia adalah, apakah tagline Malam Seram? Cepat apakah tagline Malam Seram? Malam Seram The Horror Talk Show bukan apa. Yang terpantas bakal memenangi sekeping t-shirt wall stock last size-nya Malam Seram. Okey, jadi WhatsApp sekarang. Dan Casey nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda semua. Kalau boleh tunggulah bersama dengan satu lagi undangan tetamu jemputan. Kita jumpa lagi. Hafiz, selamat Malam Seram. Baju double XL tak ada? Double XL? Kalau ada sudah aku hantar InsyaAllah ada Hafiz. Untuk Hafiz boleh. Kalau bila saya pakai M kan, dia akan jadi baby T tau. Dia akan naik dekat atas pusat gitu, Okey, kita jumpa lagi dengan session yang ketiga. Dan selamat Malam Seram.